Hilang dan Italian ketika ini bagi berkongsi mengenai usaha mengesan pesawat berkenaan adalah bekas pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif MAS Tan Sri Aziz Abdul Rahman. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Baik Tan Sri, semasa insiden yang saya fahamkan di Tanjung Kupang satu ketika dahulu, Tan Sri antara yang bertanggungjawab dengan pelan kecemasan. Tan Sri, bagi kita ingin memahami bagaimana MAS mengendalikan krisis seperti ini, krisis management, pengurusan krisisnya dalam keadaan dan ketika ini. Kita faham pelbagai faktor dalam pertimbangan. Ya, ini kejadian seumpama itu memang kita satu perkara yang tidak di luar dugaan lah. Jadi terpaksa kita memikirkan dengan halusi dan bertindak secara pantas lah. Sebab satu perkara yang penting yang saya rasa menurut pengalaman saya yang perlu kita tujukan iaitu untuk memberi penerangan, penjelasan kepada pihak-pihak yang berkenaan, iaitu terutama keluarga-keluarga mereka. Okay. Jadi mereka apabila dengar khabar perkara ini terus nak tahu apa kejadiannya dan apa tindakan yang akan diambil dan sebagainya. Jadi pihak pengurusan hendaklah dengan serta-merta adakan hubungan dengan ada talian, maknanya mereka kita adakan tempat di mana mereka boleh bertanya dan kita hendaklah beri penjelasan dan maklumat yang tepat dan dengan segera. Kalau tidak, akan timbul banyak masalah, banyak perkara yang tidak betul pun akan timbul dan sebagainya. Jadi bertindak mengadakan satu sekretariat, iaitu Operation Center yang boleh beri penerangan dan penjelasan yang tepat. Itu perkara yang penting, yang pertama. Ya. Baik Tan Sri, apabila dalam sidang media Datuk Seri Najib Tun Razak Perdana Menteri ada bercakap mengenai terlalu awal untuk kita membuat segala kesimpulan dalam konteks pelan kecemasan ketika ini, operasi mencari dan menyelamat juga diperluas. Untuk kita faham operasi mencari dan menyelamat ini diperluas yang melibatkan pencarian pesawat komersial ini, Tan Sri bagaimana? Ya, ini satu kejadian yang sedang berlaku ini adalah satu kejadian yang rumit dan susah nak diuruskan. Sebab ini berlaku mungkin berlaku dalam laut. Dan bukan lautan antarabangsa tapi berhadapan dengan negara-negara asing. Yeah. Jadi pihak pengurusan MAS terpaksa dan juga DCA kita terpaksa berhubung rapat dengan kerajaan-kerajaan yang berkenaan itu. Supaya mereka ini boleh bertindak, mencari. Sudah ada perjanjian antarabangsa bahawa tiap-tiap negara itu hendaklah beri pertolongan, mencari dan juga menolonglah kita supaya kita dapat trace di manakah kejadian yang berlaku dan sebagainya. Jadi ini terpaksa kita bekerja rapat melalui segala channel foreign affairs kita dan sebagainya supaya kita dapat kerjasama negara-negara lain untuk memberi pertolongan mencari di manakah kapal terbang itu dapat disediakan. Okey, selain daripada kerjasama di pentas multilateral pelbagai negara dan segenap aspek ketenteraan dan juga diplomasi, kita juga bercakap dalam konteks cabaran yang didepani oleh MAS ketika ini. Dalam konteks sekarang ini, Tan Sri, bagaimana pada pandangan Tan Sri? Jadi sekarang ini apa MAS yang perlu buat ialah membuat secara sulit cara dia punya itu nak tahu sebab-sebabnya. Okey. Lebih kurang mereka boleh tahu. Sebab ini mereka, tapi kita tak bolehlah nak beri penjelasan kepada orang ramai perkara-perkara yang sulit, iaitu nanti ada sentuh perkara undang-undang. Tetapi apabila perkara ni sudah umpamanya kapal terbang terjumpa dan perkara sedang diurus untuk mengambil alih. Masa itu orang ramai nak tahu sebab apa.
Ya. Itu kita terpaksa bekerja rapat dengan pihak DCA supaya orang ramai nak tahu bagaimana itu berlaku. Ini satu perkara rumit, tetapi kita hendaklah cari jalan memberi penjelasan pada orang ramai. Kalau tidak, nanti timbul masalah macam-macam. Ada yang berita pelik-pelik lah. Ya, spekulasi dan sebagainya. Okey, di peringkat masyarakat pula harus difahami ketika ini apakah yang perlu difahami oleh di peringkat orang di luar sana agar pengurusan krisis ini berjalan lancar di pihak MAS dan juga pihak berkuasa secara umumnya. Saya rasa pada masa sekarang ini orang ramai dan juga pihak keluarga perlu bersabar. Kita berdoa, sama-sama berdoa mereka selamat. Dan mereka ini perlu bersabar sebab yang saya tahu sekarang sudah ada rangka, sudah ada jentera yang menyiasat dan menolong dan sebagainya. Kerajaan Perdana Menteri sendiri telah beri penjelasan. Dan saya rasa tindakan-tindakan sedang diambil. Orang ramai perlu bersabar. Jangan percaya berita-berita angin yang dikeluarkan oleh mereka itu. Okey, soalan terakhir saya, Tan Sri, berdasarkan kepada pemerhatian Tan Sri sendiri dan juga pandangan Tan Sri melihat kepada krisis ketika ini yang dihadapi ketika ini, operasi mencari dan menyelamat ini akan diteruskan kerana kita lihat seringkali apabila berlakunya bencana ataupun krisis yang melibatkan operasi yang berskala tiba-tiba ada timingnya, ada waktunya 36 jam, 24 jam. Dalam konteks MH370 ini, berapa lama yang Tan Sri, pada pandangan Tan Sri, bakal mengambil masa untuk kita teruskan operasi mencari ini? Ini saya rasa susah saya nak buat tegaan lah sebab ini yang pertama kita nak tahu di mana tempat tu. Baik. Sekarang ni mereka kata lebih kurang dekat dengan dalam laut, dekat dengan Vietnam. Ya. Setelah kita tahu lebih kurang di mana, itu senang pihak yang berkenaan ini mencari. Sekarang ini mereka sedang saya rasa meraba-raba nak tahu di mana tempatnya. Setelah tahu saya kata, barulah kita dapat kita kata zero in to that place. Baik. Terima kasih. Saya kata bersabarlah sedikit. Saya kata tak berapa lama lah saya rasa. Kita akan dapat tahu. Baik, terima kasih. Kita bersabar sekejap. Baik, terima kasih Tan Sri dengan ulasan serta penjelasan dengan mengaitkan dengan pengalaman yang beliau pernah hadapi satu ketika dahulu. Seperti mana Tan Sri bercakap, kita sudah mengetahui lokasinya iaitu sekitar perairan Vietnam, dan usaha mencari dan menyelamat pesawat MH370 milik MAS ini tertumpu sebenarnya di kawasan sekitar pinggir di selatan Vietnam. Itu antara hasil temu bual yang kita dapat dari koresponden EPTN, agensi berita antarabangsa Chris Brumit yang berada di Vietnam untuk mengikuti perkembangan operasi ini.